berkenaan dengan isu Hadi. Sebelum saya bawa isu Hadi, berkenaan isu Hadi lah, saya bawa isu Hadi. Mahkamah keluar waran tangkap Exco Terengganu. Ni menarik ni tuan-tuan. Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu mengeluarkan waran tangkap terhadap Exco Terengganu Muhammad Nur Azman yang tidak hadir hari ini untuk menyambung keterangan dalam pendengaran petisyen pilihan raya bagi membatalkan kemenangan Presiden Haji Hadi Awang di Parlimen Marang. Peguam Amin Osman yang bertindak bagi pempetisyen Jasmira Osman berkata Hakim Hassan Abdul Ghani mengeluarkan waran tangkap apabila Muhammad Nur tidak hadir pada prosiding hari ini. Jasmira merupakan calon BN bagi kawasan itu. Pada 14 Mac lalu, Hassan Abdul Ghani telah mengarahkan Muhammad Nur untuk kembali ke mahkamah pada 16 Mac untuk menyambung semula keterangannya 16 Mac hari ini. Bagaimanapun pada pagi 16 Mac hari ini, Muhammad Nur gagal hadir ke mahkamah. Oleh itu, atas permohonan peguam pempetisyen, mahkamah telah mengeluarkan waran tangkap terhadap Muhammad Nur. Perbicaraan petisyen pilihan raya Marang akan disambung pada 19 Mac. Media sebelum ini melaporkan petisyen itu difailkan 3 Januari di Mahkamah Tinggi Terengganu mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya. Dia memakikan dalam petisyen itu Dewan PAS telah merasuah pengundi dengan mengagihkan bantuan keuangan daripada kerajaan melalui inisiatif iPension, iBelia dan iStudent antara 15 dan 17 November menjelang PRU ke-15. Okey. Dalam kes Hadi ni tuan-tuan, saya gambarkan sedikit. Bekas calon Barisan Nasional yang kalah dalam pilihan raya di Marang tu telah mempetisyenkan bahawa kemenangan Hadi tempoh hari adalah tidak sah kerana beliau telah merasuah pengundi dengan iBelia, iPension dan sebagainya yang kempen-kempen kerajaan pada tempoh 15 hingga 17 pada tempoh hari pilihan raya tersebut, dan itu dikira sebagai rasuah. Ini bukan kes yang wallahi tu ini kes lain. Ini kes yang pasal iPension apa semua tu. Now, bila dia bila petition ini, kalau petition ini berjaya, maksudnya PRK akan dilakukan. Kena buat pilihan raya semula. Okay? Kena buat pilihan raya semula kalau petition ini dibenarkan. Isu dia, salah seorang saksi iaitu Exco Terengganu tidak hadir sebagai saksi hari ini. Dia dah hadir itu sebagai saksi, tapi hari ini dia tak hadir. Disebabkan dia tidak hadir, maka satu waran tangkap boleh dikeluarkan kepada beliau kerana beliau mengingkari mahkamah dan berkemungkinan kalau kena tangkap, contempt of court lah, mungkin kena penjara sehari dan sebagainya, kena denda ke, I don't know apa dia punya hukuman. Tetapi dekat sini kita tak tahu, kita pun tak pasti kenapa. Dia tanya ni tuan-tuan, kalau ada dipanggil sebagai saksi, kalau tak boleh hadir, inform mahkamah tak boleh hadir, bagi sebab. Kalau sakit, bagi MC kan. Kalau tak boleh hadir atas sebab-sebab tertentu, inform mahkamah. Bukannya main suka je tak boleh hadir. Bukan saya suka je tak boleh hadir. So kemungkinan kepada Hadi ni kena tuan-tuan, kemungkinan dia tinggi. Tapi nak menang tak menang itu terpulang kepada mahkamah lah. Menariklah kalau mahkamah kata itu adalah rasuah. Kalau itu adalah rasuah, kalau itu consider sebagai rasuah, suatu yang menarik tu. Suatu yang menarik untuk kita nak tengok, terutama dalam kes baru melibatkan bantuan kerajaan menjelang 15 dan 17 November 2022 menjelang PRU ke-15. Okey. Now, terakhir saya sebut, ramai juga yang bertanya berkenaan dengan LCS. Kan LCS. Apa ni Is? LCS senyap je. Apa cerita dengan LCS? LCS senyap je. Tuan-tuan, untuk makluman, LCS tak pernah senyap. LCS tak pernah senyap sebab LCS ni bukan tugas Perdana Menteri punya kerja. Bukan tugas Timbalan Perdana Menteri. Ini tugas SPRM. So sekarang ni SPRM telah mengatakan lebih ramai ahli akan dipanggil termasuk VIP bantu siasatan. Okey. Johor Bahru, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan memanggil lebih ramai individu termasuk dari dalam dan luar negara untuk mengambil keterangan berhubung siasatan kes pembinaan kapal tempur pesisir. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata beliau turut memberi jaminan bahawa tiada pihak yang akan dilindungi dalam siasatan itu. Saya dapat maklumat dari pegawai penyiasat ramai lagi saksi akan dipanggil untuk diambil keterangan bukan saja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Di luar negara. Saya tidak menolak sesiapa saja, baik VIP atau menteri yang terlibat dalam kes ini, semua akan dipanggil bagi memastikan siasatan akan dapat dijalankan.
katanya dalam sidang media. Beliau berkata demikian, kita mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri 2 hari lepas menegaskan siasatan berhubung isu pembinaan ASL mesti diteruskan. Perdana Menteri dia kata mesti diteruskan dan SPRM akan meneruskan kes tersebut. Antara nama yang mungkin akan dipanggil adalah bekas Menteri Pertahanan juga tuan-tuan, iaitu Hishamuddin Tun Hussein Onn. Itu ada kemungkinan juga nama yang akan dipanggil. Dan juga nama-nama yang kita sebutkan sebelum ini, termasuk general-general dan juga panglima-panglima lah. Dan dakwaan telah pun dibuat kepada bekas CEO syarikat yang mengendalikan ataupun yang buat LCS ni. Telah pun pemula telah diadakan, telah pun didakwa pada zaman Perikatan Nasional. So sekarang ini, bagi siapa yang bertanya, sekarang ni kes jam kepada LCS pula. Jana Wibawa tengah going on, dah ada yang conclude. Sebab itu yang immediate, pegawai dia orang tak ramai. So sekarang ni pergi kepada LCS pula. Jangan risau. So saya kata jangan risau. Lepas ni pergi ke mana pula? Mungkin pergi kepada orang kata Tempatan Banjir pula. Tuan Ibrahim Tuan Man, jangan risau. Kalau tak salah tak payah risau. Kan? Mungkin juga pergi kepada kes-kes projek. Mungkin juga pergi kepada bajet darurat. Tanda soalan besar tuan-tuan. Bajet darurat. Vaksin is. Saya kata satu persatu. Dia pegawai, dia tak ramai kan. Satu persatu. Nak siasat kes kita kena teliti. Nak kena tengok dokumen satu persatu. Dokumen bukannya senang tuan-tuan, tebal-tebal. Dia bukan macam kes jenayah yang biasa. Kalau kes mencuri tu pun complicated juga. Tapi kes yang melibatkan paper trail, yang melibatkan receipt, dokumen dan sebagainya, kes tu complicated. Terutama kalau banyak parti, banyak pihak yang terlibat. Kes tu akan menjadi complicated. So dalam complication tersebut, dalam dalam semua tanglement di dalam semua spiderweb tersebut perlu dilihat satu persatu. Kes Jana Wibawa ni pun tak habis lagi. Jana Wibawa ni tak habis lagi tuan-tuan. Ada beberapa lagi nama yang akan didakwa. Yang akan didakwa ada nama lagi yang akan didakwa. So sekarang ini LCS menyusul. Kita tak cerita lagi berkenaan dengan Pandora Papers. Tempoh hari antara yang disiasat sekarang ini adalah Daim. Dan tidak mustahil dengan Daim disiasat, Tun Mahathir akan terpalit sama. Kita kena lihat benda ni dan kita kena pastikan perkara ini antara perkara yang akan berlaku dalam negara kita, insya-Allah tuan-tuan. Nah, bila kita nak bercakap tentang reformasi, kita nak bercakap tentang Islam, kita nak bercakap tentang keadilan. Ni baju keadilan lama ni, adil. Inilah reformasi yang kita maksudkan. So bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan bercakap tentang reform, inilah reform. Tapi reform ni bukan satu benda yang kita boleh buat macam ni tuan-tuan. Kita tak boleh buat macam ni. Kita nak kena lakukan dalam tempoh masa yang lama dan panjang. Dan kita faham kerajaan sekarang ini kerajaan perpaduan. Ada campur macam-macam parti. Yang sebelum ini pun ada terlibat dengan skandal. Kita faham. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena faham juga yang memimpin kita adalah seorang insan yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Percayalah tuan-tuan, protect this man at all costs. Pertahankan dia at all costs. Kerana apa? Kerana insya-Allah kalau kita nak bercakap tentang perubahan, kalau kita nak bercakap tentang islah, kalau kita nak bercakap tentang reform, this is the guy that you can rely on nak memacu negara ke arah direction yang betul, ke arah cara yang betul, ke arah halaluan yang betul tuan-tuan. Kita nak betulkan balik negara ini dari segi ekonomi dia. It will take time. It will take time. Dia akan ambil masa. Tetapi percayalah, kan, macam umpamalah kita sebelum ni ada tanam pokok durian banyak. Tapi yang sebelum ni tak pandai jaga. Tak pandai jaga, baja tak bagi, siram tak ada lah, pokok durian tak disiram kan. Baja tak bagi, pest dia tak jaga, dengan binatang dia sendiri pergi sakau, monyet datang, orang kata tupai datang, macam-macam lah binatang datang, dia tak kisah, tak ambil endah, jualan dia bila ada runtuh dia jual, tu dipakai sendiri, dia sakau. Kan? So bila datang yang baru ni, dia nak kena potong semak satu-satu. Dia nak kena betulkan balik durian yang mana yang masalah, dia kena tebang, tanam baru. Nak tunggu hasil tu 4-5 tahun. Sebab nak kena tanam baru. Sistem tu kena sistem yang baru. Baru kita boleh menuju ke arah kebaikan yang lebih baik. Kalau benda ni tak berlaku tuan-tuan,
Kalau kita tak buat sekarang, kalau Datuk Seri Anwar tak buat sekarang, negara kita sebenarnya going semakin teruk di bawah pemerintahan yang ada sebelum ini. Dan insyaAllah, this is the man that we need to protect at all costs. Minimum Datuk Seri Anwar perlukan 5 tahun. Sebab itu ada akta baru sekarang ini digubal, di mana seorang Perdana Menteri hanya boleh ada 2 penggal dah dalam penggubalan. Termasuk juga dana parti politik pun sedang digubal dalam proses. Siapa yang boleh bawa ni? Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia gila jadi Perdana Menteri ke? Dia yang bawa 2 penggal. 2 penggal, tuan-tuan. Dia yang nak supaya Perdana Menteri 2 penggal saja. Kalau inilah orang yang tuan-tuan anggap, dia tak ambil gaji pun. Sebab dia fikir macam mana cara nak selesaikan masalah rakyat. Of course, walaon dan walargon ni dia akan mempertikaikan. Semua benda dia pertikaikan. Sebab itu saya kata pembangkang sebelum ini tak sama dengan kita jadi pembangkang dulu, tuan-tuan. Dia tak sama. Dia tak sama dengan kita jadi pembangkang dahulu. Masa kita jadi pembangkang dulu, kita penuh berfakta. Yang ini fitnah semata-mata. Kenapa fitnah, tuan-tuan? Ni saya bawa contoh kebodohan dia. Saya bawa contoh kebodohan dia. Ni lupa saya tunjuk tadi. Okey. Pasal sistem Islam. Saya nak bawa yang ni dulu. Kenyataan pemuda PAS Dungun. Di era Madani ini, semua menjadi halal. LGBTQ kini sudah berani bersuara. Sobat-sobat rasa gana kerajaan Leni. Okey ke kau? Okey ke kau? Apa nak cakap Kelantan Terengganu kan? Berita harian tulis. Mahkamah Rayuan tolak rayuan terhadap fatwa Selangor yang melabelkan sistem Islam sebagai kumpulan sesat. Kemudian dia kata pemuda PAS Dungun ni, pemuda, tuan-tuan. Ni bukan petua, ni pemuda. Dia kata apa? Tengok! Mahkamah Rayuan telah menolak fatwa Selangor. Telah menolak fatwa Selangor. Dia tak faham berita harian kata apa. Apa maksud berita harian ni? Sistem Islam gagal cabar fatwa Selangor. Istihad organisasi itu sesat. Maksudnya apa? Maksudnya kekal lah organisasi itu sesat. Pemuda PAS Dungun, oi. Aku tahulah bodoh tu free, tapi janganlah ambil semua. Okay? Faham maksud dia? Kalau tak tahu, tanya. Tak tahu, ikra, membaca, baca. Jadi pembangkang yang berwibawa. Bukan hanya tahu macam mana nak sakau jana wibawa. Jadi pembangkang yang berwibawa. Bukan hanya nak tahu sakau jana wibawa. Itu maksud saya. Jadilah pembangkang yang membaca, yang berfikir, yang berinteraksi dengan otak. Ni masuk parlimen, backbenchers yang geng-geng kerajaan tanya soalan lagi banyak daripada pembangkang kepada menteri. Level apa kau orang ni? Apa level? Tak faham. Tidak ku fahami. Siapakah? Kenapakah kebodohan kau begitu sekali? Alright lah, tuan-tuan. Itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah sampaikan daripada aku dalam satu ayat. Yang penting, lawan tetap lawan. Assalamualaikum.